Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sambungan untuk geografi tingkatan 3. Baik, hari ini kita masuk bab 10. Bab 10 kita nak belajar tentang bab 10 geografi tingkatan 3. Okey, harap pelajar semua sudah bersedialah untuk tengok geografi tingkatan 3 bab 10. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih lanjut tentang bab 10 ni kan. So pelajar-pelajar diharapkan bersedialah dengan pen ke kertas ke tu untuk buat sedikit catatan supaya belajar ni kalau kita mendengar saja tak banyak yang kita dapat. Tapi kalau kita dengar, kita lihat dan kita ada pergerakan tangan, so otak kita akan berfungsi dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Baik, bab 10 hari ini kita belajar berkaitan tajuk sumber hutan. Sebelum tu kita dah sentuh sikit asalnya tentang sumber hutan ni. Cuma dalam bab 10 ni kita akan masuk dengan lebih terperinci tentang sumber hutan. Baik, untuk video kali ni cikgu hanya akan fokus seperti biasalah. Kita masuk dua subtopik. Kita tak nak masuk banyak terus. Nanti otak tu tak boleh nak absorb, tak nak terima. Okey, kita akan masuk 10.1 dan juga 10.2, iaitu kita nak menjelaskan definisi sumber hutan dan kita nak menghuraikan sedikit kepentingan pengurusan sumber hutan itu. Okey, diharapkan dua subtopik ini pelajar-pelajar akan dapat mahir di akhir pembelajaran nanti, insya-Allah. Baik, kita masuk kepada 10.1 iaitu sumber hutan. Okey, kita terus masuk sumber hutan. Baik. Okey, apakah yang pelajar faham dengan sumber hutan? Dan mungkin pelajar pernah dengar ada satu iklan kat TV, kepelbagaian biodiversity. Jadi apa yang pelajar tahu kepelbagaian biodiversity ni? Apa yang dimaksudkan dengan kepelbagaian biodiversity? Nanti kita akan uraikan satu persatu. Baik, alhamdulillah negara kita ni berada di garisan khatulistiwa dan kita mengalami iklim khatulistiwa, yang mana iklim ini membolehkan kita mempunyai hutan hujan tropika yang hidup subur dalam negara kita ni. Sebab kita menerima hujan kira-kira 2,600 mm setahun. Dan kelebihan inilah yang terdiri daripada menyebabkan ada pelbagai spesies yang tidak terdapat di hutan lain. Itu yang dimaksudkan kepelbagaian biodiversity. Maksudnya di dalam hutan kita ni ada pelbagai jenis spesies hidupan, beza dengan hutan lain. Oleh itu, kita telah diiktiraf di antara 17 buah negara yang mempunyai kepelbagaian biodiversity di dunia. Alhamdulillah. Baik. Ini dia. Malaysia is best with vast array of ecosystem. Hutan kita nak ada banyak jenis ekosistem. Yang mana ada 17 mega diverse country di dunia ni. Hanya ada 17 kat dunia ni yang punya kepelbagaian biodiversity seperti dalam negara kita, yang mana kita merangkumi 300 jenis mamalia, 700 jenis burung, 500 jenis reptilia, 200 jenis hidupan amfibia. Kita ada 400 jenis hidupan laut, atau hidupan sungai kita, yang mana terdiri pada 600 corals, 30,000 flora, dan kita ada 150,000 hidupan tak bertulang belakang. Nampak banyaknya kepelbagaian biodiversity yang ada dalam negara kita ini. Okey. Boleh, itu yang dimaksudkan dengan kepelbagaian biodiversity tadi. Maksudnya dalam hutan kita ni sendiri, tengok hutan kita yang tebal ni, ada macam-macam yang tak ada kat dalam hutan lain. Susah nak jumpa. So, okey. Kita tengok. Okey, yang pertama tadi kita nak tengok hutan. Seterusnya, kita fokus pada kepentingan sumber hutan ini tadi. Kita nak melihat apakah kepentingan sumber hutan ini.
Baik, antara kepentingan sumber hutan, topik sebelum ni kita dah belajar yang jadi sumber bahan mentah pada industri, daripada ekopelancongan, ada yang dihasilkan produk-produk keras tangan. Dalam hutan kita pula terdapat pelbagai jenis herba dan ubat-ubatan, dan ada lagi yang masih belum dikenal pasti yang mungkin boleh menjadi ubat kepada penyakit-penyakit yang ada sekarang ni. So sumber makanan petai asalnya daripada hutan. Sumber petai ni daripada hutan. So kita keluarkan dan tanam. Okey. Juga sumber perabot. Okey. Baik. Itu tadi 10.1. Sekarang kita pergi pada 10.2, kepentingan pengurusan sumber hutan. Kita dah tahu dah apa tu sumber hutan yang ada dalam negara kita tadi. Sikit je kan, 10.1 mudah saja. Dan seterusnya kita nak tengok kepentingan perlunya mengurus sumber hutan ni dengan baik. Baik, pengurusan sumber hutan di Malaysia, yang mana Jabatan Perhutanan di Semenanjung Malaysia ni bertanggungjawab untuk menyelia pengurusan hutan di Semenanjung Malaysia. Sabah Sarawak, kerajaan negeri dia yang menguruskan. Tetapi di dalam negara kita, di Semenanjung Malaysia, diuruskan oleh Jabatan Perhutanan Malaysia. Baik, dan setiap negeri kat Malaysia ni mempunyai jabatan perhutanan yang masing-masing yang terdiri pada 11 jabatan perhutanan negeri. Contoh macam Terengganu, dia ada jabatan perhutanan negeri Terengganu, ada jabatan perhutanan negeri Perak, setiap negeri adalah. Dan bagi negeri Sabah dan Sarawak, seperti yang cikgu sebutkan tadi, pengurusan hutan dia dikendalikan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Sabah dan juga Jabatan Perhutanan Sarawak. Dia ada special case sikit lah. Sebab semasa ikut sejarahnya, semasa pembentukan Malaysia ni adalah syarat yang diletakkan. Antaranya inilah hutan negeri dia nak uruskan sendiri. Baik, apakah peranan jabatan ini? Antara peranan-peranan jabatan perhutanan setiap negeri ini adalah menguruskan, membuat perancangan, melindungi hidupan liar, flora dan fauna yang ada di hutan setiap negeri, membuat pembangunan kawasan hutan simpan kekal selaras dengan dasar perhutanan negara, dan ada juga akta perhutanan negara yang telah digubal di Dewan Rakyat di negara tu untuk melindungi kepelbagaian biodiversiti yang ada di dalam negara kita. Baik, ini di antara kepentingan perlunya pengurusan sumber hutan yang baik di Malaysia. Okey, yang pertama untuk menjamin keseimbangan ekosistem itulah. Kalau tak diuruskan, kalau tak ada pengurusan yang baik, ekosistem tu akan terjejas. Sebab tu pentingnya pengurusan. Baik. Seterusnya, keperluan masyarakat setempat. Maksud masyarakat setempat, orang asli lah terutamanya. Sekiranya tidak diuruskan dengan baik, hutan ni mungkin akan dieksploitasi sepenuhnya, menyebabkan keperluan masyarakat setempat, terutamanya orang-orang pribumi, orang asli yang tinggal di sekitar itu, mungkin terjejas keperluannya. Yang seterusnya, ekopelancongan. Sebab hutan yang ada dalam negara kita ini juga bertindak sebagai penyumbang kepada ekonomi, terutamanya dalam kegiatan ekopelancongan. Tentunya supaya dengan pengurusan sumber hutan yang baik dapat memukakan sumber bahan mentah untuk secara berterusan kepada negara. Seterusnya, of course lah, sudah tentulah untuk mengekalkan habitat flora dan juga fauna yang ada. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. Di situ dinyatakan ada 5 kepentingan pengurusan sumber hutan. Okey. Jadi ingat 5 kepentingan pengurusan sumber hutan itu tadi. Baik. Kita lihat yang pertama, keseimbangan ekosistem. Nampak sini kat atas gambar ni, ada banyak haiwan, ada harimau. So, ekosistem merujuk kepada proses interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Apa maksud biotik? Apa maksud abiotik? Biotik ni merujuk kepada benda hidup. Abiotik merujuk kepada benda yang tidak hidup. So, interaksi ini akan menghasilkan satu aliran tenaga dan juga rantangan makanan yang secara berterusan, yang mana ia akan memelihara keseimbangan ekosistem itu secara semula jadi. Jadinya pengurusan sumber hutan ni bertujuan untuk merancang dan juga menguruskan secara efektif supaya dapat memastikan sumber hutan ini terpelihara dan secara tidak langsung keseimbangan ekosistem secara semula jadi ini juga akan dapat dikekalkan pada masa-masa yang akan datang.
Itu yang kedua, menyediakan sumber bahan mentah. Pengusaha sumber yang teratur dan cekap menjamin bekalan sumber yang berterusan pada masa-masa yang akan datang. Ini contoh jadual menunjukkan contoh sumber hutan dan kegunaannya. Boleh tengok situ lah. Okey. Sumber hutan yang ada contoh kayu keras untuk perabot dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya pengusahaan sumber ini supaya generasi pada masa akan datang juga boleh menggunakan sumber hutan ini dengan baik. Ini contoh yang telah dibuat. Rotan buat perabot. Okey. Kayu keras dibuat jadi papan-papan lapis untuk pembinaan rumah ataupun perabot juga. Daun mengkuang. Buat apa? Tikar cantik kan? Tikar mengkuang. Ni orang zaman dulu buat tikar mengkuang cantik, craft tangan. Okey, sampai boleh dieksport keluar negara. Itu keistimewaan. Okey, pokok nibong. Boleh buat apa pokok nibong? Ini dia, tiang-tiang rumah. Ramai tak tahu sebab apa pokok nibong ni adalah tumbuhan yang tahan dengan air. Jadi untuk buat tiang-tiang rumah sangatlah berkualiti. Pokok nipah sendiri. Okey, membuat atap rumah. Rumah-rumah tradisional terutamanya. Rumah mana pun ada juga yang buat atap rumah ataupun buat atap gazebo daripada pokok nipah sebab dia lebih sejuk. Sebab kita tahu ini bahan yang semula jadi. Tidak akan mendatangkan kesan kepada alam sekitar dan juga ianya lebih kalau lama-lama reput tu dia akan menjadi baja. Tidak mendatangkan kesan lah kepada alam sekitar. So, pokok buluh untuk membuat kubu untuk menangkap ikan. Okey, ada yang minat aktiviti ikan. Baik, yang seterusnya kemajuan ekopelancongan. Hutan penting untuk kegiatan ekopelancongan iaitu melancong untuk menikmati keindahan alam semula jadi kawasan hutan ni menjadi tarikan utama pada pelancong di luar sana tu untuk melihat apakah pelbagaian biodiversiti yang ada dalam negara kita ni. Di samping menikmati persekitaran yang nyaman, keindahan semula jadi, pokok-pokok, mendengar bunyi-bunyi cekerik, bunyi hidupan liar itu ini. Kawasan air terjun yang jernih, cantik air dia. Serta keunikan hutan-hujan tropika. Sebab ada setengah negara hutan dia lain. So dia tengok hutan kita menarik, cantik, dia nak datang. Contoh Taman Endau Rompin di Pahang, Taman Goniang di Sarawak dan juga hutan Royal Belum di negeri Perak, Darul Rizwan. Baik, ini contoh kawasan ekopelancongan yang menarik. Taman Negara ni Sarawak nampak tu. Besar. Okey, tu dia hutan Royal Belum Perak, naik houseboat. Taman Negara Kinabalu. Okey, Taman Negara Endau Rompin, Johor, Pahang, sepadan tu. Selain itu juga sebagai keperluan masyarakat setempat. Ini dia kawasan hutan yang luas ni memberi manfaat dan faedah kepada manusia dalam sekitar. Di mana ianya membekalkan sumber bahan makanan seperti buah-buahan, juga menjadi sumber pendapatan kepada penduduk setempat. Untuk orang asli kan, dia jual rotan, di tempat tinggal ni, pokok gaharu ni, minyak ni. Ekstrak pokok gaharu tu menghasilkan minyak. Pokok gaharu yang sangat wangi. Contoh di petai, yang mana orang yang suka makan petai ni baguslah sebulan sekali makan petai, dia cuci buah pinggang ni. Walaupun bau situ kurang enak kan. Tapi khasiat dia tinggi. Baik, mengekalkan habitat flora dan fauna. So kita perlu uruskan hutan ni dengan baik, dengan mapan supaya untuk habitat flora fauna ni dijaga. Supaya kehidupan yang ada ni tidak pupus. Dah banyak dah antara kehidupan yang dah pupus kan. Antaranya contohnya badak Sumatera kan, pupus dah tak ada. So yang ada ni kita kena jaga. So hal ini penting bagi menjamin kesinambungan kepelbagaian spesies di hutan-hutan tropika dan mengelakkan berlakunya keputusan flora dan fauna. Okey, supaya boleh terus wujud untuk generasi akan datang, tatapinya, nikmatinya. Baik, ni juga pusat pemeliharaan hidupan liar. Antara pengusaha sumber hutan kita mewujudkan pusat pemeliharaan hidupan liar yang hampir-hampir diancam kepupusan. Contohnya orang hutan di Sepiluk, Sabah, pusat pemeliharaan tuntung, bota, berak. Ini pusat konservasi gajah di Kuala Gandah, Pahang. Juga contoh di Kuala Gula, pusat untuk burung. Ini antara pengusahaan sumber hutan mapan yang dijalankan oleh negara dengan tujuan untuk menjamin habitat dan juga spesies ini pada masa akan datang.
Baik, kita teruskan lagi. Okey, sekejap. Baik. So, jadi itu sahaja untuk hari ini 10.1 dan juga 10.2. Sedikit saja kita kenali apa tu sumber-sumber hutan yang ada dan juga kita mengetahui kepentingan sumber hutan ini kepada negara secara langsung dan juga secara tidak langsung. Baik, kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya 10.3 dan juga 10.4. Selamat mempelajari geografi dan semoga video ini memberi manfaat, memberi sedikitlah kefahaman kepada pelajar untuk tajuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.